Untuk pengenalan kepada kerajaan-kerajaan Melayu, sejak awal kurun kedua Masihi, kerajaan-kerajaan Melayu telah wujud di seluruh kepulauan Melayu, termasuk Tanah Melayu dan Borneo. Mereka mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dan menjalin hubungan dengan China dan India. Kegemilangan mereka puncaknya pada abad ke-15 dengan kerajaan Melayu Melaka yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Mari kita tengok kerajaan-kerajaan Melayu awal di Nusantara. Mereka dipengaruhi oleh kerajaan jiran seperti Funan dan Champa. Funan yang terletak di lembah Mekong muncul sebagai empayar perdagangan utama sejak kurun ketiga Masihi. Di Jawa dan Sumatera, kerajaan seperti Arutian, Tarumanagara dan Mataram berkembang antara kurun kelima hingga ke-13 Masihi. Namun, Sriwijaya dan Majapahit adalah yang paling terkenal. Sriwijaya berpusat di Palembang, menguasai dari Sumatera hingga Sri Lanka dari kurun ke-7 hingga ke-15 Masihi. Manakala Majapahit yang aktif dari kurun ke-13 hingga ke-16 Masihi menyatukan banyak kawasan di Nusantara. Salah satu tarikan yang menarik di Muzium Negara ini ialah patung Avalokiteshvara. Pada tahun 1936, patung Avalokiteshvara ditemui di Lembung Biji Timah di Bido, Perak. Diperbuat daripada gangsa dengan 8 tangan, ia berasal dari abad ke-7 hingga ke-12 Masihi, menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha. Walaupun satu tangan patah, patung ini mencerminkan keanggunan dan ajaran Buddha. Patung ini adalah cerminan sejarah dan budaya yang kaya. Sejak dahulu lagi, pemetaan sejarah dan kedudukan telah memainkan peranan penting dalam memahami evolusi dunia. Dari peta kubur yang dilukis dengan tangan hingga teknologi moden seperti satelit dan GPS. Setiap peta mencerminkan pandangan manusia terhadap alam sekitar dan geopolitik. Peta bukan sahaja membantu kita menavigasi ruang, tetapi juga menceritakan sejarah penemuan, penaklukan dan perhubungan antara tamadun. Melalui pemetaan, kita boleh melihat bagaimana sempadan dan identitas geografi berubah, membentuk dunia seperti yang kita kenali hari ini. Keris yang dipamerkan di Muzium Negara merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kehalusan seni pertungangan Melayu serta nilai sejarahnya. Setiap keris yang dipamerkan mempunyai reka bentuk unik dengan bilangan yang berliku atau lurus, dihiasi dengan ukir halus yang menggambarkan kepakaran pandai besi zaman dahulu. Selain menjadi senjata, keris di Muzium Negara juga dikenali sebagai lambang kuasa dan status dalam masyarakat Melayu tradisional. Setengah keris berusia ratusan tahun, ada yang pernah dimiliki oleh golongan bangsawan, menjadikannya bukti kekayaan, sejarah dan warisan seni pertahanan Nusantara yang terus dipelihara hingga kini. Sistem pertahanan kerajaan Melayu tradisional menggunakan pelbagai jenis senjata dan strategi yang mencerminkan keperkasaan serta kecekapan pahlawan mereka. Lembing dan tombak sering digunakan dalam pertempuran jarak jauh, manakala parang dan pedang pula untuk serangan jarak dekat. Untuk melindungi wilayah mereka, benteng pertahanan seperti Kota Kayu dan tembok tanah liat dibina di kawasan yang strategik. Baram kecil seperti Lela dan Rentaka turut digunakan untuk memperkukuh pertahanan pantai dan kapal perang mereka. Selain itu, ilmu persilatan memainkan peranan penting dalam melatih pahlawan, menggabungkan seni bela diri dengan kemahiran senjata. Sistem pertahanan ini membolehkan kerajaan Melayu tradisional mempertahankan diri dari ancaman luar dan mengawal perdagangan di rantau Nusantara.
Zaman sebelum wujudnya catatan bertulis iaitu prasejarah, tempoh yang luas ini yang merangkumi berjuta-juta tahun menandakan permulaan kemanusiaan. Segalanya bermula pada era Paleolitik yang juga dikenali sebagai zaman batu lama, kira-kira 2.5 juta tahun dahulu. Pada masa ni, manusia awal seperti Homo habilis dan Homo erectus membuat kemajuan teknologi yang penting. Mereka mula mencipta alat-alat batu mudah yang digunakan untuk memburu dan mengumpul makanan. Di Malaysia, penemuan arkeologi yang paling penting ialah manusia perak atau yang lebih dikenali sebagai Perak Man yang berusia lebih 10,000 tahun. Beliau merupakan tinggalan Homo sapiens yang dijumpai dalam keadaan hampir lengkap, memberikan gambaran jelas tentang kehidupan manusia prasejarah. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, infrastruktur dibina untuk menyokong kedudukannya sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Pelabuhan Melaka yang strategik di Selat Melaka menjadi tumpuan kapal-kapal di serata dunia, termasuk China, India, Arab dan Eropah. Pelabuhan ini dilengkapi dengan dermaga, gudang penyimpanan dan kawasan pasar yang sibuk, memastikan proses perdagangan berjalan lancar. Selain itu, jalan-jalan yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan dalam bandar dibina untuk memudahkan pergerakan pedagang dan barang dagangan. Kemodenan Melayu juga dapat dilihat melalui seni bina dan teknologi pertahanannya. Kota Melaka yang dilengkapi dengan tembok tinggi dan pintu gerbang yang kukuh melindungi bandar dari ancaman luar. Istana Sultan Melaka pula menjadi lambang kemegahan kerajaan dengan reka bentuk yang menggabungkan elemen tradisional Melayu dan juga pengaruh asing. Di kawasan bandar, bangunan-bangunan diperbuat daripada kayu dan batu yang tahan lama, mencerminkan kemajuan teknologi pembinaan pada masa itu. Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan Malaysia, memainkan peranan penting dalam membentuk identiti negara, termasuk dalam mereka bentuk bendera Malaysia. Bendera ini melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama di negara ini. Semangat patriotik merupakan teras kepada jati diri sesebuah negara. Dengan mengenali sejarah zaman dahulu, kita dapat memahami perjuangan, pengorbanan dan nilai-nilai yang telah membentuk kemerdekaan dan kemakmuran negara kita pada hari ini. Generasi muda perlulah didedahkan kepada sejarah agar mereka menghargai apa yang telah dilalui oleh nenek moyang mereka. Tokoh seperti Tunku Abdul Rahman dan pahlawan-pahlawan lain menjadi inspirasi dalam menanamkan rasa cinta kepada tanah air, di mana patriotisme ini adalah asas untuk mempertahankan maruah negara dan memperkukuh perpaduan rakyat. Selain itu, sejarah juga mengajar kita tentang kepentingan silaturahim antara masyarakat berlainan kaum dengan komposisi rakyat yang berbilang bangsa, agama dan budaya.